Selamat petang. Waalaikumsalam, teacher. Okey. Sekejap. Okey. Sekejap. Okey, boleh nampak skrin? Boleh. Nampak, cikgu. Okey. Okey, so untuk hari ni kita buat sikit revision. Ni untuk warming up je lah sebab awak pun mesti tengah struggle untuk subjek lain juga. So cikgu selit jugalah sebab kalau tidak tak tahulah apa khabar Apa khabar MX awak sekarang? Baik. Kena ingat MX kena tengok juga sikit-sikit. Jangan sampai tak tengok langsung. So mesti tengok juga. Even awak petang-petang ke, at least lah petang-petang. Waktu-waktu yang tak perlu menghafal tu awak tengok MX. Okay, so kita tengok sikit taburan kebarangkalian. Okay, taburan kebarangkalian ada binomial dengan normal. Kalau ikut nota ni cikgu dah beri kepada setiap pelajar dalam bentuk cetakan. Maksudnya dah cetak hard copy Siapa yang tak dapat nanti boleh ambil dengan cikgu kat sekolah hari Isnin. Apa-apa tengok dekat koperasi lah, cikgu akan letak kat situ. Okay, so untuk hari ni awak boleh pandu nota tu. So sedikit penerangan. Sebab kalau binomial dengan normal ni dia adalah dua benda yang berbeza, totally berbeza lah. Dia masih skop kebarangkalian, probability. Tapi dia menceritakan tentang perkara yang berbeza. So yang pertama awak kena tahu binomial. Okay, kalau binomial dia cerita tentang benda yang discrete. Okay, discrete ni maksudnya awak boleh kira lah. Contohnya dia nak bilangan pelajar 2 orang. So 2 orang tu maksudnya 2 lah, 2. Atau 3, 4, 5 biasanya integer positif. Okay, tapi kalau normal nanti dia cerita tentang continuous, selanjar. Selanjar ni maksudnya dia dalam julat. Contoh kalau awak nak timbang berat ataupun jisim tepung, berat tepung, kalau awak kata 1 kilo, 1 kg, kemungkinan kita boleh je kata lebih besar dan 1. So yang ini akan termasuk perpuluhan. 1 bermaksud lebih besar daripada sama 1. 1 termasuk sebelum nak sampai 2 ni dia ada banyak lagi number kat tengah ni termasuklah decimal. Decimal. Okay, so itu kita kata continuous ataupun selanjar. So untuk binomial biasanya memang kebanyakan cerita guna tentang orang, barang. Okay, macam tu. Okay, so tengok kat tepi ni cikgu ada sediakan nota dia. Yang ini sebenarnya semua diberi. So awak kena check, sentiasa check formula. Formula ni diberi ke awak kena hafal? Okay, so formula ni diberi. 3 ni diberi. Sorry, awak ada 3 rumus. 1 rumus diberi, 2 lagi hafal. So yang mana diberi? Yang Px sama dengan R. So mean dengan variance, means dan sisihan piawai, standard deviation, awak kena hafal. Tak ada masalah nak hafal sebabnya bila awak dah terbiasa tulis, awak akan automatically hafal. Kalau awak dah biasa tulis, awak akan automatically hafal. So benda ni kalau awak buang yang ni, dia akan jadi variance. Okay, kemudian awak kena, kalau awak tak boleh tulis mu ni macam huruf U. Tapi ada echo. Kalau tak boleh, boleh tulis dengan huruf M. Tapi buatlah macam echo sikit
Sebenarnya ni tulisan Latin rasanya. Okay, so apa dia N, apa dia P, apa dia Q. Semua cerita binomial akan ada N, P dan Q sahaja. So starting tulisan, starting writing awak mesti start dengan PX. Apa-apa saja binomial and normal mesti starting dengan PX. So cikgu nak apabila awak nampak kena pasti awak identify questions tu tentang binomial or normal, awak mesti start dengan P bracket X. Then dekat sini penentu dia. Dekat sini penentu sifir yang awak nak pakai. Okay, so apa perkataan yang sesuai untuk equal? Dalam tulisan nanti soalan adalah exactly. Ataupun bahasa Melayu dia kata tepat. Okay, cari kebarangkalian tepat 3 orang murid dipilih. So 3 tu bermaksud X equal 3. Okay, once awak punya equation tadi memang equal, terus boleh pakai formula yang kita bekalkan dalam SPM. NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Sebenarnya untuk MX tajuk ni, dia faham konsep, insyaAllah boleh buat. Tapi dengan syarat, bila awak dapat soalan, awak boleh apply apa maksud soalan tu. Sebab soalan tu mungkin sedikit keliru pada ayat dia lah. Kalau dia nak pusing sikit ayat, ataupun biasanya dia main dengan sifir benda ni. Dekat sini tak ada number yang boleh dikira. Okay, contoh cikgu bagi kalau X equal 3, dan kes ni tentang kebarangkalian murid dapat beasiswa, katakan yang berjaya dapat beasiswa ialah 20%. Okey, yang tidak berjaya automatik mestilah, macam mana nak tahu berapa? 80%. Baki dia. Tapi kita tak nak yang peratus, kita kena buang peratus ni. Okey, so bila peratus ni bila awak buang, dia jadi pecahan 20%. Pun kita tak nak juga sebab susah nak kira, kita tukar perpuluhan. So kita prefer untuk dapat dalam bentuk perpuluhan sebab nanti nak masuk dalam kalkulator awak tak susah untuk tekan. Tapi kena ingat kalau katalah memang dikata 1 daripada 3, 1 out of 3, 1 daripada 3, awak kena tulis 1/3. Kalau awak tulis 0.3, salah. 0.33 salah. 0.333 salah. Dia kena 4 angka bererti, so awak tak lagak tulis. So untuk ni kita prefer fraction. Tengok case Untuk case yang macam ni memang kita nak perpuluhan. Tapi kalau awak masih buat dalam pecahan awak macam ni lah 20%. Macam agak susah lah nak tekan kalkulator banyak-banyak kali kosong Okay, so 0.2, 0.8. Okay, so N dia akan bagi. N ni dia akan bagi sampel. Katakan dalam kes ni sampel kita ada 10 orang murid. Okey, dalam satu sekolah ada ramai tapi kita ambil sampel 10 orang. Yang dapat beasiswa 0.2, yang tak dapat 0.8. Okey, so kena ingat yang 0.2 ni tadi dapat beasiswa, B ni dapat beasiswa. Automatik yang tak dapat ni cikgu buat B prime. Tak dapat. So, fokus awak nanti masa soalan tanya equal 3. Ni konsep asas. Equal 3 ni, 3 ni mestilah mendapat beasiswa. Awak janganlah tulis X equal 3 tapi awak tengah cari orang yang tak dapat beasiswa. Tak nak. Okay, so konsep yang pertama, penulisan kita mesti cerita tentang P. Kita dahulukan P Okay, so untuk kes ni contoh cikgu akan buat PX sama dengan 3 ialah 10 C3 0.2 kuasa 3 0.8 kuasa 7. Okey, 7 ni kira je lah dengan otak 10 tolak 3. Kalau awak tulis sini 10 tolak 3, nanti awak nak tekan kalkulator susah. So, setakat 10 tolak 3 awak kira dan dapat 7. Okey, cara tekan kalkulator dia kena praktis lah. Kalau awak tak biasa praktis, kemungkinan awak tekan pun salah nanti. Okey, contoh awak tekan 10. Untuk first, second time cikgu tunjuklah dulu lagi sekali 10 C3. Kalau boleh jangan tekan terus bracket. Tekan darab. Tulis memang bracket tapi tekan darab. 0.2. Masa tulis cikgu letak bracket tapi masa darab cikgu tak letak bracket. Tak ada masalah
Sebab tu kena praktis. 0.8 kuasa 7. Okey, tengok berapa. Okey, nombor dia panjang. So, ada orang suka ambil semua. Semua tu kena salin tepat semua. Tapi kalau awak tak mampu, salin at least 4. Sekurang-kurangnya 4. So, 4 angka 0.2013. Tapi kalau awak bagi lebih, contoh awak bagi lebih sini. Tengok betul-betul Awak 2013 Okey, betul ke salah? Salah. Tegur salah, dah rugi dah nak bagi lebih. Tapi 2 ni awak tak bundar. Sedangkan patutnya pembundaran dia 3. Sebenarnya bagi lebih baik. Tapi kalau salah, dah jadi tak baik lah. Maksudnya merugikan kita kat situ. Okay, so untuk kes ni, kena ingat cerita dia X sama dengan 3, cerita tentang P. Okay, katakan tadi cikgu kata 3 orang mendapat beasiswa. Tapi katakan sini cikgu masih nak cerita tentang 3 orang. Tapi 3 orang ni tidak mendapat beasiswa. Tak dapat beasiswa. Tepat 3 orang tidak mendapat beasiswa. So kat sini awak just adjust cerita ni tentang tak dapat. Kita tukar P kita jadi tak dapat beasiswa. Kita tukar jadi yang B prime tadi. Tak dapat. So Q ni akan menjadi dapat beasiswa. Sebab apa? Sebab awak kena ingat. Masa awak tulis PX sama dengan 3, cerita ni akan dahulukan cerita P. Dia akan dahulukan cerita P. So kita nak P tu cerita yang tentang apa dekat sini. Cikgu. Ya. Bukan Q tu 0.2. Ya Allah, sorry. 0.2. Okay, thanks. Okay, so ingat konsep asas dia yang tu. So nanti bila awak dapat soalan pelik-pelik ke, awak check dulu soalan dia ada tak dia main dengan number ni dan P. Okay, tu konsep yang pertama. Konsep yang kedua tadi cikgu bagi exactly, tepat. Okay, so awak kena ingatlah cerita ni kan main dengan inequality. So dia mungkin juga nak guna simbol. Okay, mungkin dia nak guna simbol macam ni. Atau mungkin nak guna simbol. Okay, awak tengok yang mana simbol dia nak. Kalau simbol dia ni sama je dengan pengaturcaraan linear. Dia akan kata lebih. More than. Okay, kalau dia guna yang ada equal ni biasanya ada beberapa perkataan lah. Minimum, maximum. Okay, apa lagi perkataan sesuai untuk less and equal? Dia tak akan kata less and equal. Dia akan kata not more ke not less? Not more. Okay, not more. Dia akan kata tidak lebih. Dia akan terbalik lah. Awak dengar more macam banyak tapi dia akan terbalik. Tidak paling banyak maksudnya kurang dan sama. Tidak lebih. Kalau sekurang-kurangnya ataupun paling kurang dia akan terbalik lah. Simbol dia akan lebih besar. Okay, so untuk kes ni tadi N kita 10. Kalau lebih besar daripada 2, awak kena ingat awak punya set tadi ada 0, 1, 2, 3 sampailah 10. Ikut bilangan sampel kita. Kalau ada 10, kosong ni termasuk. Kosong ni maksudnya tidak ada langsung pelajar yang mendapat beasiswa. Okay, once dia kata dia nak lebih daripada 2, awak kena tahu, okay, lebih dari 2 bermaksud awak nak 3, nak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terlampau banyak ni nak ni. Banyak sangat nak kira. Setiap satu ni kena buat PX sama dengan. Yang ni PX sama dengan. Okay, tadi sama dengan 3, sama dengan 4. Sampailah sama dengan 10. So kita memang tak larat kira untuk masa exam yang singkat tu lah. Okay, so apa kita buat? Kita reverse konsep. Kita pakai konsep kebarangkalian berjumlah 1. Jumlah semua ni adalah 1. Okay, kita pakai apa yang kita tak nak. Tak nak sikit je. Ada 3 kali yang tak nak. Okay, so 1 tolak dengan yang tak nak. Kalau tak nak kena tolak. Okay, so bila awak tolak dengan apa kebarangkalian yang kita tak nak, maka kita akan dapatlah segi 4 yang kita nak ni. Balance dia. Okay, guna konsep balance. Okay, tapi kalau awak kata awak nak X kurang dan sama dengan 3, maka awak sebenarnya sedang nak nombor 3 nak.
2 nak, 1 nak, 0 pun nak. Okay, so ni ada 4. 4 ni bolehlah kira berbanding awak nak kira lagi banyak daripada 4. Kalau tidak awak kena kira 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 kali. Ni kira 4 kali. So kita prefer yang 4. Okay, itu konsep yang kedua. Okay, kemudian tengok seterusnya. Okay, ni semua cikgu dah bagi tadi. Dia ada sikit konsep graf graf. Okay, so konsep graf ni, sebelum awak pergi ke konsep graf, awak kena tahu bentuk koordinat. Okay, mungkin ada pelajar yang dah baca, mungkin ada yang tak dapat lagi atau mungkin ada langsung yang tak buka lagi. Okay, so ni kena ingat. Biasa dekat-dekat exam awak catat semula atau buka balik nota awak. Awak kena ingat kalau binomial mesti partner dia N dengan P. So contoh nanti bila exam dia akan bagi macam tu lah. Dia akan bagi macam koordinat ni. Automatik awak boleh labelkan 0.4 sebagai huruf P. Ini maksudnya dia tak bagilah P nanti. Awak yang dapat daripada pemahaman. Yang ni yang masalah kalau pelajar dia tak tahu. Yang N memang dia tulis dah N. So N dengan P. Bila awak nampak je P awak 0.4, untuk binomial awak akan terus buat 0.6. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua, setiap panjang graf ni, panjangnya bernilai jumlah dia. Dia ada 4 je. So bila awak totalkan semua panjang ni kat tepi ni adalah kebarangkalian dia. Okay, kalau kita tambah dengan kalkulator, kita akan dapat 1. Okay, tapi soalan tak adalah macam ni. Soalan sebenarnya yang ni tak ada. Yang ni tak ada. So yang color merah ni adalah yang cikgu dah kira dan lukis. Okay, so tengok soalan dia. Mula-mula dia kata cari nilai N. Okay, N tu dapat kat mana? N tu sekarang ni ada dekat sini. Dan awak tahu N adalah jumlah sampel lah. Okay, maksudnya sampel awak, kebarangkalian awak sama ada seorang tak dapat start dengan kosong. Kosong tak dapat, 1, 2 atau 3. Cerita ni tak cakap pun tentang apa eksperimen apa. Okay. So sebenarnya ingat kalau yang color ni, yang color yang cikgu buang ni dulu ni. Ni tak ada sebenarnya dalam cerita ni tak ada. Ni tak ada. Okay, so ketinggian untuk kosong, kita boleh bagi nama Px sama dengan kosong. P ni kebarangkalian. Kebarangkalian dia 27 1/25. Kalau ketinggian 1, untuk 1, tinggi graf ni adalah 54/125. Okey, dan awak kena tahu balance dia yang cikgu buat tanda soal ni dapat dia daripada mana? Okey, so kita boleh ambil salah satu. Awak nak ambil yang ni atau yang ini? Terpulang Okey, katakan kita berminat nak ambil dengan Px sama dengan kosong. Okey, so ni tadi dapat daripada mana? Okey, daripada mana dapat? Tinggi. Ni daripada graf kan? Graf tu kita panggil graf binomial. Okey, N ni memang tak tahu. Sebab itu soalan kosong ni datang daripada cerita ni. X sama dengan kosong ni kita tengok dekat graf. Dekat graf ada Px sama dengan kosong, so kita pilih. 0.4 ni datang daripada soalan tadi. Soalan yang bagi koordinat N 0.4. So 0.4 adalah P. Okay, so automatically awak dah boleh tahu apa dia Q. Okay, dan macam mana nak tolakkan untuk dapatkan ni? Sebab N tolak kosong. N tolak kosong ialah N. Okay, so 0.6 kuasa N. So yang ini awak kena ada sedikit kemahiran lah. Contohnya awak tak tahu N kuasa kosong. Bila tekan kalkulator mana huruf N? Tak boleh tekan. So awak cuba dengan, in case awak tak ingat masa SPM awak cuba 5, berapa nombor lah? 5C0. Awak tengok pattern. Okay, 5C0 dapat 1. Okay, cuba pula 9. 9C0, kita kena try and error. Okay, 1 juga. Boleh cuba beberapa kali dan confident jawapan dia 1. Okay. So kita dengan yakinnya NC0 ni 1. Biasanya 1 kita tak tulis.
So bila awak tak tulis, sebab tu cikgu tak tulis kat sini. Macam tak ada. Sebabnya 1 tak tulis. Okey, 0.4 kuasa kosong. Kena tahulah apa-apa kuasa kosong mestilah 1. So sebenarnya ada 1 darab 1 darab 0.6 kuasa N. So 1, 2, 2 ni kita tak tulis. Okey, untuk penyelesaian yang melibatkan macam ini okey, tips dia ialah awak boleh try dulu tekan kalkulator 27 per 125. Awak tekan ABC, awak tekan, kejap ya. Okey, awak tengok dia memang dah tak boleh kecilkan dah. Maksudnya dah tak ada sifir lah, sifir 3 ke, sifir 5 ke, sifir 9 ke, tak ada. So dah ini pun macam ini. Dia terpulang Kalau awak nampak sini 0.6, awak nak ambil desimal 0.216, boleh. Contoh yang ni nak tukar jadi 0.216. Okey, boleh. Ataupun awak ambil 0.6, awak tekan dulu sama dengan, awak tekan ABC ni dia keluar 3/5. So 0.6 ni potong jadi 3/5. Okay, so ada 2 option. Untuk option yang ni cikgu memilih 0.6, cikgu tekan kalkulator, cikgu tukar jadi 3/5. Okay, so cikgu nampak sini macam ada sifir 3 kuasa 3, ada sifir 5 kuasa 3. Untuk kes macam ni kita nak kuasa sama. Nombor tak sama tak apa, kuasa kita nak sama. So bila kuasa dia sama, kita boleh masukkan dia dalam bracket. Letak kat luar. Sebab tu kena biasa buat latihan. Kadang-kadang awak faham konsep tapi awak tak boleh nak teruskan soalan tu. Tak boleh terus sebab kita macam dah stuck. Biasanya pelajar akan stuck kat sini. Sebab dia mungkin tak perasan ada indeks kat situ. Teacher? Ya. What if I press the calculator for the step where, the 0.6 to the power of n equals 270105? Can I use calculator to get n? Maksudnya ni Will awak I tak lose ada kan? marks? Ni tak ada kan? Bila awak skip sini ada markah ni. K1. Teacher, daripada I tak tahu jawapan dia, it's better if I do this, right, teacher? Tapi nanti bila you tak dapat K1, nanti N, kalau sini katakan you skip dia ada macam ni kan. Dia ada K0, so N0. Even awak dapat jawapan yang betul. So okay je kalau awak buat macam ni. Awak tahu N sama dengan 3. So awak kena cari macam mana nak ada nombor 3 dapat N3 tu. Okay. Macam mana nak wujudkan 3 dekat step satu lagi ni. Dekat step ni macam mana nak adakan 3. So biasanya aku ingatlah. Ini tajuk ni binomial tapi kita apply, dia suka apply konsep lain. Dia apply tajuk apa? Tajuk index, log dan set. So untuk case yang dia apply index, biasanya dia pakai index yang mudah lah. Yang mudah maksudnya tak adalah sampai awak terpaksa let you ke, tak ada. Okay, biasanya. So bila ada konsep index, awak kena ingat kalau macam ini, kalau awak dah biasa buat, awak akan kata, alah ini mesti nak guna benda yang sama. Mesti dia nak yang sama. Mesti macam ni, biasanya. So kalau macam tadi cikgu tukarkan jadi 3/5. So kat sini pun cikgu nak 3/5 lah. So bila awak dah guna kalkulator, awak dapat N equal 3. Awak tahulah sini N, sini mestilah 3. Awak boleh goreng lah benda ni kat sini. Tapi sebenarnya lebih baik awak cuba fikir macam mana nak boleh dapat 3/5 ni. So terpulang, kita boleh guna 0.6 ataupun 3/5. Okay, sebab nanti bila tajuk indeks pun sama. Katakan sini ada 2 power of x, kat sini 4. Kan ada 2 contoh yang cikgu biasa bagi. Satu 2 power of x, ni adalah 5. Yang mana awak rasa akan guna konsep indeks? 4 ke 5? 4. 4. Sebab sini ada sifir. Tapi kalau yang ni, macam tak ada sifir. So bila tak ada, yang ini confirm akan guna log. So untuk kes ni awak tengok. Okay, awak study pattern dia. 0.6 dengan 27, 125 ni kalau awak tukar desimal tadi 216. Sebab tu cikgu ada kata hari tu untuk tajuk ni biasanya kita nak hafal sifir. Hafal sifir 2, 3, 4, 5, 6. Dekat 216 ni ada sifir 6. Dia ada 6, 3, 6. Lepas tu berapa? Ni 6 kuasa 1.
6 kuasa 2. 6 kuasa 3 berapa? 216 lah kan? Faham tak maksud cikgu? Maksud cikgu ke macam ni. 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3, 6 kuasa 4 dan seterusnya. Okey, kalau 2 pula, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Kalau ingat masa awak form 4, 2 tahun lepas, cikgu kata sifir 2 mesti ada 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Kalau 3 ada 3, 9, 27, 81. Kalau tak silap 2, 4, 3 dan seterusnya. 4 ada 4, 16, 64 dan seterusnya. So awak akan familiar. Contohnya awak kata ni ada 16, ni ada 16. So ada sifir 2 lah. So kena apply sedikit konsep log kat sini. Sorry, konsep index kat sini. Okay, so bila nampak macam ni, kita nampak sama, base sama, asas sama, so index dia compare kan dia. N equal to 3. So ingat kalau ada beberapa step yang kadang-kadang confidence sebab jawapan betul, tapi nanti kita punya ada terskip bahagian K, maka awak sekarang ni memang ada K. Maka K ni markah kerja. Kalau kerja tak ada markah, jawapan tu kita anggap awak tembak lah. Tak ada markah lah walaupun betul. Okay, so soalan B. Soalan B dia minta kita lukis. Dia kata pada rajah 8, so soalan ni non-routine. Non-routine maksudnya soalan ni jarang-jarang ada. Okay, so bila non-routine, kita boleh katakan dia soalan kebat lah, tapi mungkin bukan terlampau susah lah. Just kita nak lengkapkan graf ni. Cara dia, awak mesti dah tahu lepas kosong mesti 1. Lepas 1 kenapa 2, 3, kenapa tak ada nombor 4, 5 dan seterusnya? Sebab kita N dia 3. sebab kita dah dapat 3. Tapi untuk pelajar yang mungkin tak dapat N, dia kalau dia nak juga markah, dia kena buat sikit juga. Dia buat je selepas kosong 1, lepas 1 mesti dah 2. Dia buat je 2, lepas tu buat 3. Kalau dia terlajak sampai 4, macam mana dia nak tahu dia salah? Dia tak dapat N ni. N ni dia tak dapat. Tapi dia buat sampai 4. So dia boleh tahu dia salah bila dia kira. Tapi macam mana nak kira pula sebab N tak dapat. So contoh macam ni kalau katalah nanti awak stuck bahagian ni. Ada masalah sikit lah. N ni bila awak tak dapat, awak kena juga tulis. Katakan awak sampai sini ni cikgu padam. Atau awak tak dapat. Awak tak dapat pun N3. Awak kena juga tulis satu nombor untuk N. Katakan N itu 5 yang awak tulis. Sebab kalau awak tak dapat N, nanti awak tak boleh buat soalan yang ada perkataan seterusnya. Ingat soalan seterusnya ni akan ambil soalan daripada A. Kalau A awak 3, seterusnya mesti 3 ceritanya. Kalau sini 4, sini ceritanya mesti tentang 4. Kalau dia tak kata seterusnya, bolehlah kita ambil apa-apa nombor lah. Okay. So disebabkan dia dah kata seterusnya, awak tak dapat 5. Okay, awak pun terus tulis. Mesti buat sampai X 5. Mesti buat macam ni. So sebab awak akan guna, katakan dapat 5 tadi, dia akan jadi 5 C 4. Dia akan jadi macam ni. Tapi sedangkan 5 ni tak wujud. So bila awak katalah awak dah terbuat sampai 5, awak pun plot. Awak cuba tambahkan semua nombor yang awak dapat ni. Semua nombor-nombor ni. Bila awak tambahkan, awak akan dapati nombornya mungkin dapat 1.532. Contoh Okey, logik tak boleh dapat 1.532? Tak. Dah tak boleh. Maksudnya awak dah tahu dah sebenarnya. Mesti awak salah. Maksudnya N dia bukan 5. Tapi kalau awak dapat N4 pun, awak mungkin akan dapat 1.328. Contoh mesti akan dapat lebih dari 1. Pun salah. Tapi bila awak stop sampai N awak 3, awak akan dapat 1. Kalau tak percaya nanti awak boleh try tambah 8 tambah 27 tambah 36 tambah 54. Jawapannya 125/125. Iaitu 1. Itu yang berkaitan dengan graf.
Okay, boleh so cikgu nextkan dia. Boleh. Okay, ni adalah soalan. Mungkin ada pelajar yang dah buat, mungkin belum. So kita tengok sikit lah. Yang A yang B tu sebenarnya dah masuk normal. Okay, so kat sini awak tengok. Dia tak ada bagi apa-apa. Tapi dia nak nilai K dan P dengan markah yang besar 3. Dan dia ada bagi sikit tips kat sini. So mula awak buat N sama dengan 4. P sama dengan P lah. Sebab tak ada nombor. Okay, dan apa maklumat yang lengkap kat sini? Contohnya, maklumat yang lengkap, 0 lengkap, 1 lengkap, 2 lengkap. 2 tak lengkap Okay, 2 ni macam tanda soal sebab K. 3 dapat, 4 pun dapat. So, agak-agak boleh dapat tak untuk P, X sama dengan 2? Awak rasa boleh tak dapatkan nilai K kat situ? Boleh ke? Start with 1. Okay, so mula-mula awak boleh kata jumlah panjang setiap satu ni bila awak tambahkan mesti dapat 1. Okay, so untuk dapatkan PX sama dengan 2, boleh buat dulu sebelum masukkan dekat NCR, kita tak masukkan lagi. Kita nak tahu dulu P ni berapa, P ni probability dia. Kita boleh buat 1 minus, okay, minuskan, oh ada binatang kat tepi tu Kejap. Okay, 1 minus semua ketinggian yang ada. Contohnya cikgu ambil start dengan 0 ialah 18/81. Okay, minus lagi 7, 27. Minus, K tak payah. Okay, 16/81 tolak lagi 1/81. Okay, siapa yang dah buat dapat berapa? Dia tak buat lagi. Okay, cuba kira. 43/81. 43. Okay. Okay, yang lain boleh try kira. Okay, 43/81 ni adalah PX sama dengan 2. Okay, so kena ingat. So nanti cerita awak PX sama dengan 2. Jawapannya dah ready dah. 43/81. Teacher, I got a different answer. Different berapa? 1/3. 1/3. Okay, sekejap cikgu check. Minus 7, minus 18, minus 1. 41 pula. Siapa yang salah ni? 16, okay, satu ni cikgu ambil 81. Okay, tak apa. Cuba kira lagi sekali. 1 minus 16. Oh, okay. Cikgu Teacher, salah. but then 7 sebab is dia not over 81. Sebab ni 27. Okay, so dapat berapa? 1/3. 1 1/3. Yes, teacher. Okay, so sini 1/3. So boleh tak awak kata, perlu tak awak buat lagi NCR tu? Adakah awak nak kena buat benda ni? No need. Tidak. No need lah kan, sebabnya awak tahu P ni kebarangkalian dan kebarangkalian dah dapat. K ni duduknya pada tempat kebarangkalian. Okay, so K dah dapat dah. K dah tahu dah K adalah 1/3. So K tak payah buat benda ni. So kat sini boleh terus tulis K sama dengan 1/3. Okay, so K dah settle, P pula. P ni sekarang, P adalah, P ni duduknya dekat formula. P ni duduk dekat dalam formula. Dia duduk kat sini. P ni awak tak boleh tengok, tunggu dapat, awak kena kira. So awak boleh pilih mana-mana yang awak nak. Awak nak pilih 0 ke, 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Yang mana awak rasa yakin. Boleh tak cikgu nak pilih 2? Boleh tak nak ambil balik PX sama dengan 2? Boleh je. Tapi takut salah. Tak digalakkan. Kenapa cikgu tak galakkan ambil soalan? Tadi 2 ni soalan. Kita tak galakkan ambil sebab kalau kita salah kira yang ni, confirm lah bawah ni kita kira salah. So kita ambil yang yakin. Kita nampak mana-mana yang sedang kira mestilah 0. So cikgu akan ambil PX sama dengan 0. So kita akan fokus dekat PX sama dengan 0. Okay, so cikgu tulis balik. So untuk soalan P, cikgu nak PX equal to 0. So N kita berapa? 4 lah kan? 4. Tengok. Okay, 4C0. P memang tak tahu sebab tu soalan. So Q?
1 tolak Q. Oh, okey. Okey, sama dengan berapa tadi? Tengok balik kat graf tu, 1681. Okey, tengok mana yang senang kira lah. Contoh 4C0 tadi berapa? 1. 1. Okey, P0. 1. Ni 1, ni pun 1. So tinggallah Q kat kuasa 4. Okey, so macam tadi, kalau sini kuasa 4, sini mesti akan ada bracket kuasa 4. So awak kena reka-reka lah apa nombor yang sesuai nak dikuasakan 4 kat sini. Nombor apa yang dekat atas kuasa 4, bawah pun nak kuasa 4. Boleh tak cikgu tulis 4 kuasa 4? 16. Nombor apa yang kuasa 4 dapat 16? 4 kuasa 2. Tak nak, kita nak kuasa dia 4. Oh, 2 kuasa 4. Kita pakailah sifir yang tadi memula kita ni tadi. Ada nombor 16. 16 ni adalah 2 kuasa 4. Okey, so kita akan ambil 2 kuasa 4. 81 pula tadi ada tak yang kuasa 4? Ada 3. 3 kuasa 3, 27 kan? Okey, 3 kuasa. So kita dah dapat dia kuasa 4. Kita tak naklah duduk asing-asing. Dia boleh duduk bersama dalam bracket. Okey, so kita pun dapat macam ni. Kalau indeks sama, compare lah base. Ambil asas. Sebab soalannya sekarang nak asas. So dapatlah Q 2/3. Kalau awak ambil kalkulator, jangan awak rajin pula tekan kalkulator. Tekan dia dapat 2/3. Bahaya ni sikit. Agak sedikit bahayalah kalau awak ambil dan tekan dapat perpuluhan yang panjang. Okay, ada setengah kalkulator dia akan keluar desimal dulu. So yang ini tak nak lah ni. Kalau tulis nanti macam jadi tak cantik jawapan kita. Kita nak yang fraction. Sebab kalau awak tulis, dia lari sikit dia punya nanti, dia punya probability dia lari sikit bahagian ni. Kalau tulis 2/3 ni dengan 0.6667, sebenarnya tak tepat. So ambil yang 2/3. Okay, so settle soalan berbentuk graf. Cikgu, saya nak tanya. Okay. Kalau saya buat punca kuasa 4 boleh ke? Saya tak samakan dia punya kuasa. Maksudnya 4 tu saya bawa sebelah kanan. Boleh? Boleh. Boleh dengan syarat awak tahu tekanlah kalkulator punca kuasa 4 tu. Pandai tekan tak? Betul. Mungkin dia tak ada kata sifir apa, dia tak dapat, dia boleh try tekan dengan kalkulator awak ni ada X ni warna kuning. So awak kena tekan 4 shift X. Okay, so kena masukkan dalam bentuk bracket. Ni tak pasti ni sebab bracket ni, fraction ni 81. Kena try and error kalkulator awak ni sebabnya dia duduk dalam square root tu. Dia dapat 2/3 juga. Boleh lah. Dengan syarat tahu tekan kalkulator lah sebab ada setengah pelajar dia tak tahu pun kewujudan ni square root X ni. Ini untuk punca kuasa yang lebih dari 2 lah biasanya. 2 dengan 3 ada tapi yang 4, 5, 6 tak ada. So boleh pakai. Okay. So untuk kes ni sepatutnya kalau kuasa genap 2, 4, 6 biasanya ada plus minus cos square root. Untuk kes ni tak ada. Sebab kita P dengan Q kita tak ada number negatif. Number kita semua number positif. Positif je. P dengan Q tu dia adalah success dengan fail. So dia positif. Okay, so contoh yang kedua dia bagi dalam bentuk ayat. Tadi graf. Dia ada 2 je graf. Cikgu. Ya. Tadi yang soalan tadi dia nak P ke? P dah dapat belum? Oh sorry. Cakap awak Okay, kalau dah dapat Q boleh dapat P tak? Tengok ni lah careless dia. P dia berapa? 1/3. Terus boleh buat 1/3. Siapa tak tahu macam mana dapat, awak boleh ambil kalkulator kira 1 tolak 2/3. Biasa bahagian ni tak ada markah lah. Okay, tapi kalau awak tulis pun tak ada masalah. Boleh tulis 1 tolak 2/3, awak akan dapat 1/3. Okay, thank you. Kadang tengah naik syok dapat jawapan, kita tak perasan tu tak menjawab soalan. Okay, soalan B tu cikgu tak pergi lagi sebab tu tu normal. Okay, soalan contoh 2 dalam bentuk ayat. Kalau bentuk ayat awak nak tahu dia tu normal ke binomial, pertama awak tengok dia ada percentage ni.
Biasanya percentage ni cerita tentang binomial. Dan awak tengok tak ada pun sebut normally distribute. Bertabur secara normal. So kita dah jangka lah ni binomial. Dan 40% ni pastikan cerita tentang apa? Bulu putih. White feather. Okay, so 15 ni tentang apa? Tentang sampel. Jumlah sampel dia ada 15. Okay, so soalan dia kebarangkalian. So cerita ni bukan tentang pilih atur dengan, bukan apa, permutation bukan pasal pilih atur. Okay, so 40% ni bolehlah awak ambil kalkulator ataupun cubalah ada kemahiran mengira lah. Contoh 4/10. Janganlah buat 4/10. Awak boleh buat 0.4 terus. Okay, 0.4 ni kalau katalah in case pelajar yang baru berjinak-jinak dengan benda ni. Berjinak tu macam tak sesuai bila nak SPM tu tak berjinak-jinak lah Boleh tak cakap berjinak? Kita tak nak 2/5 2/5 ni susah nak tekan kalkulator, bracket, fraction. Okay, so ambil lah ABC 0.4. Ini bukan masalah apa? Ini masalah teknikal. Maksudnya awak kena pandai guna skill awak. Ada orang buat 40/100 pun jawapan dia betul tapi panjang lah. Okay, so sekarang ni 40. So tengok je soalan. Soalan masih cerita tentang bulu putih. So tak ada masalah lah. Takrifkan terus P, Q, N. Okay, question yang first ni exactly, tepat. Tepat ni memang akan guna formula sama dengan. Dia akan guna formula sama dengan. So bila nak guna formula sama dengan, awak dah kata tak ada masalah. Sebab memang formula yang kita provide tu memang untuk equal. Equation memang equal. Tapi yang ada masalah bila ada inequality. Okay, so yang A1 ni cikgu dah bagi contoh. Boleh tengok nanti macam mana dia kira 15, C8 semua ni. Okay, so dapat jawapan. Ini kita kata paling sikit awak nak bagi 1, 2, 3, 4. 4 angka bererti. 0.1181. 1181. Nak bagi lebih? Boleh dengan syarat betul. Kena ingat kalau bagi lebih confirm pemeriksa tu dia akan ambil kalkulator dan tekan dan tengok apa nombor yang awak tulis ni betul. Salah bunda habis. So nak bagi 4 ni paling sikit 4. 4 ni kena faham konsep sebab ni 0 point. So 4 ni betul lah. Kalau 0.0 ni belum lagi 1. Kita masih ada lagi. Ini baru 4. Sebab 0 yang kat depan ni belum dikira lagi. Ni tak kira. So kena pandai lah. Significant figure tu kena pandai. Itu maths. Okay, so yang kedua. Dia nak less than. Kurang daripada 2. So tadi ingat sampel awak ada 0, 1, 2, 3 sampai 15. Tak lagak lah nak tulis Dan awak hanya nak kurang dari 2. So 2 ni sebenarnya kita tak nak. Kita nak kurang dari 2, so kita nak yang ni je. Ni nak. Ni tak nak. So buat apa kira yang tak nak? Yang tak nak ni banyak. So kita kira yang nak saja. 2 kali kira sahaja. So kita nak 0 dan 1. Okay, kalau boleh memang kita nak pelajar takrif lah. Kalau dapat awak cuba takrif P, X sama dengan. Kita nak nampak ada perkataan sama dengan ni. Sebab sini ada simbol. Simbol ni tak boleh guna formula. Yang boleh guna formula sama dengan. Okay, so awak cuba takrif PX sama dengan 1 tambah. Kita tak cakap tolak sebab ni kita nak. Bila nak kita kena tambah. Okay, so masukkan dalam formula. 15, C1, 0.4, kuasa 1, 0.6, kuasa 14. Tengok kuasa dia besar. So boleh bayang lah kalau lah 0.6 kuasa 14, memang nombornya nanti akan jadi sangat kecil. Nombornya macam ada sampai kuasa negatif macam ni. Okay, so sebab tu nanti bila awak nak tulis, sebenarnya macam sikit masalah lah. Contoh cikgu bagi satu dulu. Sebab ni memang kita kena pasti masa SPM pelajar dia nak tulis tapi dia tak pandai tulis. Bila nombor tu ada negatif. 0.4 kuasa 1, cikgu tulis je kuasa 1 walaupun tak payah tulis patutnya. 0.6 kuasa 14.
Okey, untuk kes ni sepatutnya awak tengok yang ni cikgu macam skip. Sepatutnya ada satu lagi operasi kat sini, 0 point berapa. Okey, so boleh buat macam ni. Awak tambah 1 untuk dapatkan tak ada kuasa negatif. So awak nampak nombor tu tadi sebenarnya lebih kurang je. Cikgu tolak 1 balik. Okey, tadi macam ni 4.7018 kuasa negatif 3. So kalau awak tambah 1, sebenarnya dia dah menghilangkan kuasa negatif 3. Okey, awak akan dapat 1.0. Cikgu tak nak 1 tu. Kita nak 0 point ni. 0.0047. 0047. Cukup ke ni 4 angka berarti ni? Tak cukup. Tak boleh. Kena kalau boleh untuk kes ni ambil je semua. 0185. 0185. Kau tak kebanyak awak kena tulis. Dan awak kena tulis pula tambah untuk yang ini pula. Ni belum lagi ni. Yang tadi cikgu baru tulis untuk yang ni. Okey, so apalah salahnya kalau awak ambil kalkulator tekan daripada 15 C1 sampai 0.6 kuasa 15. Maksudnya yang ini cikgu tak tulis. Cikgu terus tulis jawapan akhir. Jangan risau. Makanya pada penulisan formula dan jawapan akhir. Tapi kalau awak rasa takutlah tahun ni Kang, takut apa, semua tu ada markah, awak kena tulis lah. Bila awak tulis, kena tulis semua ni. Lepas tu tulis pula 0 point berapa yang satu lagi tu. Okey, tulis. Kemudian tambahkan, masa nak tambah tu kena ambil kalkulator dan type balik 0.00470185. Tambah berapa baru dapat. Ini cikgu dah bunda 4 angka bererti. So kalau rasa agak takut, awak boleh sebenarnya tekan kalkulator daripada 15 C1 darab panjang-panjang tu. Lepas tu ada tambah. Okey, 15 C0 sampai 0.6 kuasa 15 baru tekan sama dengan. Okey, baru tekan sama dengan. Kalkulator akan keluar 0.005172 berapa. Okey, bundakan. Okey, boleh bundakan kat situ. So ingat ini dia punya tips dia. Jangan skip bahagian mana. Yang cikgu, kejap. Markah sebenarnya kat sini ada 2 ke 3 markah Okey. Biasanya 2 betul, K1. Kalau dia nak bagi 3 markah, dia akan K1 lah. 2 markah setiap 1 markah setiap 1. Okey, jawapan akhir N1. Tapi biasanya kalau sikit macam ni, K1, N1. So yang 0.00 berapa tadi tu tak ada markah lah. Tapi siapa yang risau sangat, dia ada macam tak confident sangat, dia boleh tulis lah. Setakat ni memang macam tu lah marking dia. Okay, so soalan yang kedua dan ketiga ni sebenarnya cikgu bagi sebagai latihan. Tadi tu cikgu tunjuk contoh. Okay, so sini cikgu, sebab cikgu nak pergi normal juga. Okay, so yang ni cikgu tak jawab lagi. Cikgu nak nanti awak jawab. Cikgu dah bagi idea kat sini Sebenarnya nota ni agak detail lah. Walaupun latihan kita bagi juga dia punya idea. Contoh di SMK Gombak Setia 30 daripada. Ini bentuk lain. Kalau tadi awak nampak bentuk tadi peratus. Sebab tu cikgu tahu kena study beberapa bentuk. Bentuk ni dia bagi dalam bentuk ayat. Okey, yang 4 ni bukannya nombor. 4 ni adalah tingkatan 4. Jangan awak ni main bedal je semua nampak nombor ambil Okey, 10 ni nombor yang kita nak. Okey, lepas tu perkataan tepat dan lebih. Itu adalah equality and inequality. Okey, so untuk kes yang pertama, cikgu nak awak highlight 30 daripada 130. Kalau tekan kalkulator, kena biasa tekan nak tengok dia simplify ke tak Okey, 30 dengan 130 akan dapat 3/13. Try juga decimal. Tak menarik. Decimal dia tak menarik. So kita nak fraction. So yang ni sebenarnya 3/13. Kita ambil dia sebagai P. Kenapa kita ambil sebagai P? Sebab dia cerita tentang berbasikal. Kat sini pun berbasikal. Kat sini pun berbasikal. So kita ambil terus sebagai P lah. Okay, automatic Q awak terus dapat. Kalau P 3/13, balance dia ada lagi 10.
So dapat 10/13. So semuanya cikgu dah bagi dalam bentuk nota ni. So kena baca sikit Okay. So boleh buat. Yang ni sepatutnya mesti boleh buat. Jawapan pun cikgu dah sediakan. Awak patutnya buat dulu baru semak jawapan lah. Okay, kemudian tengok soalan 3 nak check je. Cerita dia ada tak tentang P dengan Q tadi. Okay, dia kata dalam suatu peperiksaan kebarangkalian lulus P. Maksudnya P lulus, Q gagal. Okay, N semuanya tak ada number Tapi dia bagi pula min. Min ialah 98. CCM piawai ialah 2. Okay, so bermaksud itu adalah data tanpa NCR. So kat sini kita jangka kita tak gunalah formula ni. Ni binomial ada 3 formula. So kat sini kita akan guna 2 formula yang perlu dia hafal iaitu min NP, CCM piawai NPQ, punca kuasa. Okay, so kat sini min ialah. Okay, min ialah. Oh, sorry, 98. Cikgu tulis kat sini sebab ni min, ini ialah. Okay, macam itulah cara dia. So, N dengan P. Okay. Dan CCM piawai, dia bagi sama. Perkataan CCM piawai ialah 2. Dan sini dia macam, apa kita panggil, sepatutnya persamaan serentak. Tapi awak kena biasa buat, awak akan nampak ni NP ni sebagai satu unknown. So 98 ni nampak NP 98. So nanti NP ni cikgu akan padam. Cikgu akan gantikan dengan nombor 98. Tu strategi dia. So sini nanti kita akan padam. Kita akan ganti dengan 98 Q. Square root ni nak padam, kita akan letak kat sini jadi 4. Okay, so sebenarnya dah dapat dah Q berapa? Bila dapat Q, bolehlah dapat P. Dapat Q, boleh dapat P. Macam mana nak dapat P? Ganti dekat sini. Ke kat mana nak ganti? Sini macam tak boleh ganti. So nak ganti kat mana? Ganti, dah dapat Q, awak boleh dapat P iaitu 1 tolak Q. So 1 tolak 4/98. Okay, so itu antara soalan-soalan yang sedikit berbeza lah. Okay. Yang ni pun sama, nanti awak tengok soalan dia macam mana dia main soalan tu. Cikgu dah bagi beberapa perkataan kat sini. Study sketch kita tu, kemudian cuba buat. Cuba buat dan jawapan dia dah ada kat sini. Sebenarnya jawapannya detail lah, step by step. So janganlah tiru jawapan dulu, buat dulu. Okay, so nak tengok normal sikit. Normal ni sebenarnya panjang sikit. Tapi ni awak dalam zon ulang kaji, bukan zon baru nak buka bab 1. Macam tu Okay, so normal. Cikgu dah tulis itu, biasanya soalan akan sebut. Tapi kalau tiba-tiba tahun ni tak sebut, janganlah awak marah cikgu pula. Okay, kita bukannya orang yang buat soalan SPM soalan SPM kan macam maths lah. Awak rasa macam okay ke maths? Okay. Okay lah. Dia berlaku baiklah kat awak. Okay, so kita harap maths pun, bukan pun, harap maths okay. Sebab cikgu dengar maths macam ramai yang macam sedih. Janganlah sedih. There was no easy questions. Itulah tak tahu apa target dia. Target dia nak apa sebenarnya. Okay, so kita doakanlah maths tu banyak soalan yang direct lah berbanding indirect. Sebabnya kadang-kadang soalan tu boleh jawab lepas tengok skema. So sebenarnya soalan tu boleh jawab tapi awak tak nampak. Dia tersembunyi banyak Okay, so satu rumus sahaja. Okay, rumus ni sahaja yang awak kena faham. Okay, rumus ni kena yang faham. Tapi bila faham tak boleh buat sebab kita tak faham jadual. Okay, dan kita tak faham pula pasal graf. Okay, so kena ingat rumus adalah Z. Z ni bila kita taburkan dia secara normal. Biasanya sebelum taburan tu normal, dia adalah taburan biasa. Biasanya ini kita panggil taburan ni masih dalam bentuk X. So bila X kat sini Fx. So bila awak convertkan dia kepada normal, awak dah gerakkan paksi Y tu ke tengah. So sebelum dia bergerak kat sini adalah paksi dia, kita kata ni adalah min. So bila dia dah janakan ke tengah, so min dia dah jadi kosong lah, ni min. Okay, so dia ada
banyak garisan-garisan yang boleh dibaca. Semua yang garisan yang cikgu tulis ni ada nombor. Dan nombor dia ni dah nama Pak C Z. Tadi Pak C X. So ni dah Pak C Z. Konsep dia sama. Kat sini luas graf ni 1. Luas graf ni pun kalau awak colorkan dia, dia akan dapat 1. Graf ni terapung. Dia tak menyentuh Pak C X, Pak C Z. Okay, so beberapa konsep yang awak kena tahu. Satu perkataan simetri. Graf ni simetri pada kosong. Okay, so bila dia simetri, automatik kita boleh apply luas 0.5, luas sebelah kiri 0.5. Disebabkan dia simetri. Dan disebabkan dia simetri, kalau kat sini ada nombor negatif 1.3, dia pantul kat depan ni 1.3, kat sini ada luas, kat sini pun ada luas. Luas dia adalah sama. Awak kena ingat cerita ni banyak tentang luas. Yang cikgu tulis 1.3 ni Pak C. Pak C Z. Yang cikgu tulis kat atas ni luas. Luas di bawah graf. Ni graf. Kita lorek kat bawah dia. Kita kata area under curve. So luas bawah garisan ni lengkung. Kita panggil dia kebarangkalian. Sebab apa? Nanti ada pelajar dia nampak sini 1.3 ni okey lagi. Kalau dia nampak 0.3 nanti dia ingat ini adalah kebarangkalian. Bukan 1.3 ni adalah exist. Z. Okey. Z mana? Z yang kita dapat daripada formula. Okey, sebelum nak dapatkan Z, kita kena janakan formula ni. Okey, sebab tu cikgu kata X ni sebenarnya yang asal. Contoh cikgu kata jisim asal sebiji tembikai ialah 650 gram. Jisim asal dia 650 gram. Okey. Dan min ni apa? Min ni adalah purata. Purata tembikai yang ada dalam lori tu, purata dia katakanlah purata dia sebenarnya adalah 550 gram. So bila awak nak dapatkan skor Z, awak kena tolak 550. Macam mana nak tahu 550? Yang ini soalan yang bagi. Biasanya soalan beri. Ini soalan rutin lah dia bagi. Yang non-rutin tu yang nanti dia tak bagi. Tapi awak cuba fahamkan cerita dia. Okay, so bila awak nak dapatkan Pak C Z, awak kena bahagi pula dengan sisihan piawai. Sisihan piawai ni dapat daripada pengiraan statistik. Dia tak suruh lah awak kira. Dia dah kirakan. Dia dah kata okay, tembikai itu bertabur secara normal tadi, min 550. Sisihan piawai bagi tembikai itu katakan dia dah kira dapat 1.3 gram. Sisihan piawai ni, unit dia sama dengan cerita. Kalau tentang kilogram, dia pun kilogram. Okay, so katakan 1.3. So awak kena kira lah ni. Bila awak kira, awak akan dapat Z. Contoh yang ni kita kira 650. Okey. 650. Ini sebenarnya cikgu tahu je dia 100 Cikgu kira je lah Tolak 550 dapat 100. Okey, bahagi 1.3. Cikgu dapat 76.92. 76.92. So Z ni sebenarnya dekat Pak C Z ni 76.92. Tapi boleh tak kita lorek? Boleh tak lorek kalau 76.92? Dia tak dilorekkan. Tengok ni sama dengan. Ni lah sama dengan garisan ni. Okay, so soalan ni tak cantik lah, nombornya besar. Nombornya 76. Sedangkan awak kena tahu, awak punya ni kena tengok dia punya sekejap. Cuba tengok ini. Okey, ni kan Z. Awak kena tengok nanti biasanya dia bagi dekat muka surat depan atau muka surat last. Ni kan Z. Z ni ada tak nombor macam cikgu dapat dari 76? Paling besar dalam table awak 3 je biasa. Sebenarnya ada lah, cuma dia tak bagi dalam silibus awak. 3 je paling besar. Okey, kemudian ni semua ni Z ni semua Z. Satu lagi ni semua ni Z. Okey, cara dia ialah
0.1 yang ni. Kalau awak tambah satu lagi, dia akan jadi 0.11. Okey, so awak kena tahu awak boleh baca sehingga ada perkataan tolak ni. Katakan ada 9. Okey, so cikgu akan baca sebagai 0.119. Terhadlah bacaan dia sampai situ je. Dia dah tak boleh baca dah 0.1192. Tak boleh baca. Kalau dekat table kita boleh baca sampai 3/4 perpuluhan. 1, 2, 3. Sikit je. Okay. So masa awak baca 0.119, awak sedang baca Z sama dengan. Okay. So bukan Z sama dengan P, kebarangkalian Z sama dengan 0.119 ialah berapa? Macam tu. So ialah, ni kita kena ambil kat sini dulu Okay, kemudian ambil yang paling hujung. Okay, tadi pembaris awak sepatutnya duduk dekat, biasanya guna sekali je, so boleh garis lah. Biasanya satu je soalan ni, so tak pakai banyak kali, boleh highlight atau garis. Garis kat situ. Kemudian tangkap yang 1 dengan 9 tadi. Biasanya cikgu akan highlight. Okay, so ambil 4562 tolak 36. Ini shortcut kita boleh tolak macam ni. Kalau nak guna kalkulator, awak akan tolak 4562 tolak 36. Tengok macam mana cikgu tulis 4526. Letak kosong point. Sebab soalan ni sebenarnya ada kosong point. Cuma kita malas nak tekan kalkulator kosong point. Sebab kalau awak tekan kalkulator sini kosong point, hati-hati kalau tekan sini 0.4562 kena tolak 0.0036. Kan macam susah nak tekan 0.00. Okey, sama jawapan dia. So kalau kita tak berminat nak tekan yang kosong point tadi, kita letak 36 tu paling hujung dan tolak. Sebenarnya memang dia ada macam ni lah. Sebenarnya dia ada 0.00. Okay, so untuk kalkulator biasanya cikgu kata tak payah letak dulu, tapi jawapan akhir letak kosong. Okay, so kita tengok seterusnya. Sorry. Okay. So tadi konsep dia tadi itu Okay, so kat sini awak kena tengok ada cikgu ada namakan dia sikit ekor tu. Tail. Okay. Yang sebelah kanan je kita nak fokus. Kita tak nak fokus graf yang sebelah kiri macam ni, tak nak. Ni ekor dia panjang sangat, tak nak. Kita nak ekor yang kecil sebelah kanan. Kalau macam ni pun kita masih kata dia kecil sebelah kanan lah. Ni boleh, ni boleh. Ni tak nak. Okey, bukan dia tak boleh kira. Dia tak boleh guna jadual. Dia boleh kira tapi dia tak boleh guna jadual. So ingat, fokus kita nak macam ni. Macam mana pun nak macam ni. So kena tahulah. Masa dekat kertas, kertas yang awak dapat tu pun ada gambar. Gambar dia memang ekor kecil sebelah kanan dan mesti positif lah. Bila sebelah kanan, positif. Okey. So sama juga kes dia penulisan. Penulisan ni amat penting dalam kes soalan ni. Penulisan dia, starting dia dengan PX. Sambungkan dia dengan PZ. Beza binomial tadi PX. Lepas tu terus NCR. Okey, untuk normal start dengan PX. Katakan awak kata PX awak 60. Nanti PZ awak mesti ada 60 tolak berapa, bahagi berapa. Okey, kalau dia sini lebih besar, kat sini pun akan jadi lebih besar. Follow sahaja cerita tu. Okey, so boleh tengok soalan. Ni konsep graf Sepatutnya dengan harapan boleh fahamlah konsep graf ni. Yang pertama, kalaulah graf ni cikgu lorekkan macam ni, kita boleh tulis dia Z lebih besar. Kalau terletak sama dengan pun tak ada masalah, tak letak pun tak ada masalah. Yang ni tak payah risau sangatlah untuk soalan normal. Tapi kalau binomial mesti letak ikut syarat Okey. Kenapa cikgu boleh terus tengok jadual dan dapat jawapan? Tengok jadual dapat jawapan.
Sebab graf ni adakah dia ekor kanan? Cek ekor dia kanan tak? Okey, kalau ekor kanan terus tengok jadual. Terus tengok jadual. Teruslah, tak payah nak fikir dah. Pantul ke apa, tak payah. Okey, untuk kes yang kedua, ekor kiri. Okey, cikgu mesti tak nak kena tulis macam ni. PZ kurang negatif 1.2 sebab dia berlorek sebelah kiri. Dia lorek sebelah kiri. Okey, ni kalau awak tak tahu macam mana, awak buat anak panah ke kiri. Okey, buat simbol kurang, buat anak panah ke kiri. Maksudnya lorek sebelah kiri. Lorek sebelah kiri ni ekor kiri. Ekor kiri tak boleh kira. Negatif tak ada dalam jadual. So, buat apa? Pantul. Ni pantul. Pantul tadi kenapa boleh pantul? Sebab konsep simetri. Okey, lepas awak pantul, nombor dia akan jadi positif 1.2. So, awak pun akan tulis P, Z lebih besar 1.2. Yang ini kita nak masa SPM kita nak yang positif ni. So, macam mana boleh dapat yang ni? Cikgu tunjuk dulu satu. Okey, sekejap. Sebab tak ada jadual kat sini. Kita tengok jadual dekat tadi. Okey, tadi awak kena ingat tadi Z dia 0. Berapa tadi? 1.2 ke? Okey, tadi 1.2 sini. Tengok dekat Z 1.2. 1.2. Dia tak ada 1.2, 3 ke. 1.2 je. So, awak stop dekat yang pertama lah. Kat 1.20. Okey, so ini adalah jawapan dia. 1151. So, luasnya adalah 0.1151. So, ni luas dia 0.1151. Boleh follow ke tak tu Boleh. Okay, so yang agak susah sikit sebenarnya bukan yang bahagian kiri ni. Yang bahagian yang lebih besar dan modulus biasanya. Okay, so yang ini. Katakan dia bagi Z lebih besar negatif 1.2. So, awak tahu ni paksi negatif. So, bila dia kata lebih besar, awak kena lorek sebelah kanan. Dia sebelah kanan tapi ekor dia besar. Kita tak nak. Kita nak ekor kecil. So, sebenarnya kan yang boleh kira yang ini. Ni boleh kira ni. Yang ni kecil boleh kira. Okey, boleh kira tapi macam mana nak buat? Kena pantul. Okey, so konsep dia adalah luas keseluruhan. Okey. Luas keseluruhan. Kalau awak tolak dengan luas yang dipantul, awak akan dapat yang ini. Maksudnya awak akan dapat yang ni lah. Okey, dan yang ini sebenarnya samalah dengan soalan. Okey, pertama cikgu nak awak tengok yang ni A, yang ni B. Okey, adakah luasnya sama? Sama. Sama dengan syarat paksi ni sama Contoh kat sini paksi dia tadi 1.2. Okey, sini 1.2. Sini 1.2. Sini negatif 1.2. Dengan syarat sini 1.2, sini pun 1.2, negatif tak kisah. Tapi kalau 1.2, 1.3 tak sama. Okey, soalan sebenarnya nak yang ni. Soalan tadi dia tanya, sekejap ya. Soalan tanya lebih besar 1.2. Okey, ni soalan. Okey, soalan nak yang ini tapi sebenarnya kita dapat yang ni. Kita dapat yang ni tapi kita buat conclusion. Apa yang kita dapat ni sama dengan apa yang soalan nak. Okey, cara nak dapatkan yang besar ni. Okey, satu tolak yang ni, yang putih ni. Yang putih ni adalah yang kita dapat. So, satu tolak cara tulis. Kita tak nak graf Graf tu sebenarnya membantu tapi dia tak ada markah pun. Z yang awak tulis ni sebenarnya lebih besar 1.2. Sini yang ada K1. Kalau tak ada kat sini dia akan bagi dekat 1 tolak 0 point berapa? 1151. Sini ada nilai ni, ada markah. So jangan skip. Jangan awak ambil kalkulator terus tolak dan dapat jawapan. Contoh awak kata 1 tolak 0.1
tolak 0.1151 ialah 0.8849. Okey, tapi yang ni awak tak buat. Tu yang cikgu kata nanti banyak hilang markah tu. Kita macam pelajar excellent, biasanya dia macam nampak mudah. Dia kata, oh dah, okey. Terus tengok jadual, nampak 01151, dia terus bagi jawapan. Jawapan ni betul. Tapi nanti disebabkan dia skip kat sini, dia akan K0N0. Tu yang bahaya dia nanti. Banyak markah dah betul tapi tak ada markah. Nanti awak kata rasa dah boleh buat. Okey, so ada benda yang tak boleh skip. Terutamanya pada nilai Z. Untuk Z memang kita kena tulis satu-satu. 1.2 dapat berapa? Kalau ada lagi tulis. Setiap satu kena tulis. Yang ni tak macam binomial tadi, boleh ambil kalkulator tekan daripada awal sampai habis. Ni kena sebab dia guna jadual. So nilai jadual mesti awak tunjukkan, show. Okey. Ini lebih kepada teknik menulis. Okey. Dan satu lagi, kalau dia dalam keadaan in between, di tengah-tengah. Ini langsung bukan echo ni, tengah-tengah. Okey, so mata awak kena fokus lah. Awak kena ingat cikgu cakap yang boleh adalah echo. Yang boleh adalah echo. Dan echo yang memang confirm boleh kira adalah echo sebelah kanan. Okey, so yang sebelah kiri kena buat apa? Kiri ni tak boleh kira sebab negatif. Pantul. So sebenarnya walaupun awak tak tulis, awak boleh terus tulis macam ni. Tak ada graf. Okey, awak dah biasa buat latihan. So awak tahu kalau macam ni awak kena tulis P Z lebih besar 1.2 tolak P Z lebih besar 1.2. Dan kena ingat dekat penulisan ni nanti tak ada satu pun nombor yang negatif. Mesti nombor tu positif dan mesti simbol dia lebih besar. Itu tips dia. Okey, dan kemudian awak akan tahulah yang ini tadi mesti cari dekat jadual dapat berapa. Okey, dekat jadual tadi dapat 1, tadi dapat 0.1151. Ni pun 0.1151. So kita dah boleh terus kira. Ingat tadi cikgu kata yang ini kena tulis. Kena tulis. Jangan ambil kalkulator terus kira yang kita ni, kira terus jawapan. Tak nak. Mesti tulis. Okay, so tengok contoh. Contoh pun mungkin dapat satu kot. Okay, sekejap. Cikgu tengok contoh yang ni contoh dah ada. Okay. Okay, kita nak contoh yang ada. Biasa cikgu suka yang ada M macam ni. Yang ada M ni biasanya dia tricky sikit. Kalau dia macam ni lah. Macam ni. Ni pun sama ada M. Ni nampak macam tak ada M. Tapi ni yang kita kata soalan tu soalan bukan rutin. Dia macam bagi dalam bentuk ayat. So soalan ni lebih senang sebenarnya. Soalan yang kejap ya. Awak kena compare bentuk soalan. Soalan yang macam ni lebih senang. Bila awak baca dia kata cari nilai M. Dia terus highlight ada soalan nilai M. Ada pula lagi apa benda. Tapi kalau yang macam ni. Tinggi seorang perempuan. Macam apa? Apa yang kita nak tulis ni? Dengan perkataan ni apa yang kita nak translate jadi maths. So yang ni cikgu tunjuk sikit. Cara translate dia je. Okay, dia dah kata tinggi perempuan bertabur dengan min dah bagi. Sisian piawai pun dah bagi. So min sama dengan 165. Sisihan piawai sama dengan 11.7. Okay, untuk soalan 1 senang sebab ada perkataan kebarangkalian maksudnya P starting dengan X. Perkataan kurang 150. Okay, so boleh teruskan. Tapi untuk soalan 2, okay, cari tinggi. Tinggi ni nilai X lah kita nak. Seorang murid perempuan, seorang je dia nak. 1. Okay, di kalangan 10. So dalam 10 orang, ada seorang yang paling tinggi. Okay, so macam mana awak nak translate? Dia mesti start dengan PX juga. Okay, so cara awak nak translate dia. Okay, so PX. Okay, apa dia? Lebih besar. Okay, kejap. Okay, so awak kena cakap ada satu perkataan satu daripada 10. Maksudnya ada 0.1 kat sini
Sebab 1 daripada 10 itu adalah 0.1. So yang kita nak tadi kan cikgu kata tinggi ni adalah X. X tu berada kat sini. Tapi takkanlah awak nak kata X juga. So awak bolehlah letak apa-apa unknown. Biasanya untuk normal ni biasa kita guna M, K. Okay, so M. Okay, so boleh letak lebih besar. Sebab dia paling tinggi kan. So dia mestilah lebih besar daripada satu nilai dan dia dah dapat dah sebenarnya 1/10, 0.1. So bila awak buat nanti, awak pun akan gunakan nilai M tadi. M ni tadi tinggi sebenar dia. Tinggi sebenar tak tahu lagi. M. Tolak dengan 165/11.7. Memanglah tak boleh kira. Ni tak boleh kira. Tak boleh kira sebab macam mana awak nak kira? Awak tak boleh nak ambil kalkulator dan kira M tolak 165. Okay, so kat sini ada aplikasi luas. Okay, so cikgu akan tunjuk pada soalan yang contoh soalan 1 ni. Okay, so soalan 1 tengok dulu jisim murid. Dia dah sebut normal. Ada min, ada sisihan piawai. Pertama sekali keluarkan kat tepi ni. Min 54, sisihan piawai 10. Okey, soalan 1. Cikgu dah kata apa-apa je soalan ni mesti akan start dengan PX. Oops, PX. Okey. Soalan 1. Awak ready Yang ni sama dengan ke, lebih besar ke, kurang? Okey, so tengok dia kata apa. Seorang murid dipilih, jisim tidak melebihi. Tak lebih maksudnya kurang. So tukarkan simbol ni jadi tak lebih maksudnya kurang dan sama. Okey, 47. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Follow je cerita ni. Okey, 47. Kena ingat balik tadi formula Z ialah X. Ni X. Tolak min. Bahagi sisihan piawai. Okay, so kalkulator cuba tolong kira dapat berapa? Negatif 0.7. Okay, dapatlah negatif 0.7. So sebenarnya siapa yang dah mahir, dia tak payah lukis graf. Tapi kalau belum mahir, memang kena imajinasi dengan graf. Okay, negatif kat sini. Dia kata simbol macam ni, lorek ke kiri. Okay, lorek ke kiri. Cikgu dah kata ekor kanan. So kena pantul. Bagi dia jadi kanan. Ekor kanan. Okay, baru boleh kira. So kita kena tulis dia sebagai PZ lebih besar dan sama 0.7. Kat sini tak ada satu tolak. Sebab dia hanya pantul. Dia tak payah ambil tolak. Sebab luas dia kecil je kat sini. Okay, so PZ lebih besar 0.7. Tengok dekat jadual. Tengok dekat jadual. Jadual tengok dekat 0.7. Dia tak ada dah dalam ni. Tak adalah sampai sini Dia kat depan ni je. Dia akan dapat yang paling first. Okay, 0.2420. 2420. 0.2420. Okay, so dapatlah jawapan untuk yang pertama. Okay, so dapat 0.2420. So ni 47. Tengok soalan kedua ni macam tak ada sebut lagi pasal 47. So soalan yang kedua ni bukanlah soalan yang bersambung. Soalan baru. So soalan ni soalan baru. Okay, yang soalan kedua walaupun dia tak sebut apa-apa, awak start je dengan PX. Okay, cari mana nak letak simbol. Sama dengan lebih besar, kurang. Jisim melebihi. More than. Lebih je. Okay, lebih daripada berapa? Daripada M. Tapi dia dah bagi jawapan. Dia kata nilai M jika. Jika ni jawapan lah ni. 20/100. Okay, tak berminat. 0.2. So boleh padam yang ni. Okay, so ini kita punya starting. Penulisan kita starting dia macam ni. Okay, yang ni memang masalah pelajar kita dia cacat merbah. Dia macam nak tulis tapi susah nak bagi markah sebab tulisan dia bukan bentuk maths. Dia macam tiba-tiba ada operasi tolak. Contoh kat sini tengok cikgu akan tunjuk versi pelajar kita.
Pelajar kita tu termasuklah satu Malaysia bukan awak je. Beberapa bentuk. Okey, contoh pelajar kita ada yang tulis ni dah betul. Okey, ni yang pelajar excellent. Dia akan tulis P. Aduh. Macam ni. Dia akan tulis ni. Ni yang excellent. Okey, ada pelajar dia tak reti nak tulis macam ni. Dia memang tak pandai tulis P, bracket, Z. Tak tahu apa masalah dia. Dia macam rasa penulisan dia terlampau profesional. Dia akan tulis macam ni lah. Z sama dengan. Macam ni lah yang susah nak bagi markah. Sebenarnya dah boleh nak bagi markah tapi tak boleh nak bagi sebab dia tak buat sama dengan 0.2. Dia tak samakan dengan apa yang ada dalam cerita soalan. Sebab tu cikgu nak awak ada sedikit kemahiran menulis. Okey, Z ni tak kira lah besar ke kecil. Okey, so sebab tu cikgu kata apa-apa soalan normal binomial starting PX. Sini follow lah apa soalan, simbol soalan. Okey, lepas tu kalaulah normal, lepas PX sambung dengan PZ simbol yang sama. Cuma ada operasi apa tadi, ada tolak dan bahagi. So awak follow je benda ni memang takkan ada problem untuk markah. Okay, so masalah kita kat sini, kita tak boleh kira ni bahagian ni. Selama ni kita kira. Apa yang cikgu masukkan selama ni, tengok tadi. Ni awak kira. Senang je ambil kalkulator kira tolak bahagi dapat 0.7. Ini tak boleh kira, so bermaksud apply konsep graf. Kat sini cikgu tulis nota dia. Apply graph. Okey, ni. Okey, yang cikgu bulat tu P sama dengan 0.2. P tadi apa? Kebarangkalian. 0.2 ni adalah kebarangkalian. Kalau awak ingat apa yang cikgu cakap tadi. Kejap sebab cikgu cakap tadi. Okey, mana? Cikgu cakap. Ni cikgu dah ada cakap. Okey, P kebarangkalian. Kebarangkalian ialah luas. Kebarangkalian ialah luas. Nampak macam biasa kan? Macam cakap pasar. Tapi sebenarnya tu adalah dia punya keyword dia. Kebarangkalian adalah luas. So, P is kebarangkalian. Probability equal 0.2. So, luas. Okey, sebelum awak nak fikir tentang luas, awak kena ada idea tentang luas lah. Okey, ni jadual. Dalam ni luas. Atas dengan bawah adalah paksi. Okey, sekarang awak kena zoom mata awak cari kat mana nombor 0.2. Tapi masa awak nak cari tu dengan syarat, masa kita cari syarat dia macam ni graf kita. Graf macam ni je boleh guna jadual. So awak kena check lah, jadual yang awak dapat ni adakah memenuhi graf awak. Okey, macam mana nak pastikan dia memenuhi graf tadi. Okey, so cikgu akan salin semula kat tepi ni P, Z, sebab tak muat. Tolak, Z lebih besar. M tolak 54/10 sama dengan 0.2. Okey, ni ada dekat nota cikgu. Kita akan pakai logik. Kalau dah biasa buat memang ada logiknya. Kalau tak biasa, logik pun tak nampak. Okey, so satu letakkan paksi dia negatif. Satu letakkan paksi dia positif. Ni paksi yang garisan tadi kan paksi. Okey, satu letakkan luas ni 0.2. Nak lorek mana? Tengok simbol lorek kanan. Okey, lorek kanan. Okey, tadi cikgu kata yang ini luas. Luas letak kat sini. Letak kat atas kebarangkalian ni luas. Yang mana betul? A ke B? B. Itu yang kita kata logik. Logiknya adalah B. So bila awak kata B adalah jawapan, A ni bukan, awak kena tahulah B awak ni positif ke negatif ni? Paksi ni positif ke negatif? Positif. Okay, so cara tulis cikgu suka macam ni. Kalau awak dah tahu graf ni lah yang kita pilih, tulis kat sini. M tolak 54/10. Sama dengan, boleh tak tulis sama dengan 0.2? Tak boleh ke?
Tak boleh sebab ini paksi. Boleh ke kita kata paksi tu sama dengan luas? Tak boleh. Paksi mestilah sama dengan paksi. So M ni rahsia. Rahsia yang perlu dicari pada jadual. Okey. Okey, jadual lupa nak copy so dia kena pergi sana je. Okey, 0.2 tadi cikgu kata tengok dekat graf. Kat graf. Tengok dalam jadual ni. Dalam jadual ni awak kena zoom atau awak pakai sekali je graf ni. Like table ni pakai sekali je kot untuk SPM 17 tahun ni kira pakai sekali je. Nanti 18 tahun pakai balik kat matrik. Okay, so mana 0.2? Boleh tak tengok ini? Boleh ke? Tak boleh. Ni ada Z. Bukan Z ni paksi kita nak luas. Luas kat dalam ni 0.2 mana 0.2 mana 0.2 yang terakhir. Okay, dah jumpa ni. Ni lah yang terakhir. Sebab ni dah jadi 0.19. Dah tak boleh dah. Kita nak yang terakhir kita jumpa. Mata awak kena cari. Bila awak jumpa, awak tangkap dia punya paksi. Macam biasa cikgu kata letak pembaris. Jangan malas sangatlah. Pembaris pun tak tahulah pakai ke tak masa exam. Pakailah sekali. Okey, letak kat sini 0.8. Sini 4. Ada lagi tak nak pergi sampai yang tolak ni? Perlu tak tolak? Cuba fikirkan soalan tadi 0.2. Tapi kita nak jumpa 0.2. Kita macam terlebih. Terlebih number. Kita nak 0.2. Okay, so kena apply. Nak tolak berapa? Dekat 5. Zone ni ada tolak berapa? Tolak 5. 5. Kalau tak ada, katakan tak ada nombor 5, ada nombor 6. Katakan sini sebenarnya 6. Awak nak pilih 3 ke 6? 6. Pilih 3. Pilih yang bila tolak tu tak terkurang. Sebab kalau tidak, kalau tolak 6, dia akan jadi 0.1999 kot macam tu. So kita akan pilih 3 lah. Kita nak yang nilainya jangan lebih. Jangan lebih. Kalau dia kurang 5, awak ambil 3. Jangan ambil 6. Okay. So untuk kes ni kita akan ambil 5. Okay. So 5 ni ada nombor 2. So jawapan kita ialah 0.842. 0.842. Okay, so jawapan kita kat sini. Yang cikgu buat tanda soal ni padam 0.842. Okay, dan dia bernilai positif. Okay, tengok betul-betul kalau dia negatif kat sini. Katakan yang ini yang logik, katakanlah. Katakan, maksudnya ni sekarang tak logik tapi katakan. So sepatutnya awak tulis sini M tolak 5, 4. Tapi awak kena tambah tolak kat sini. Kalau macam ni, positif cikgu tak payah tulis pun tak apa. Sebab positif tak perlu dizahirkan. Tapi negatif kena zahirkan. So untuk kes ni sebab kita dah reject yang negatif. Okay, so macam mana nak dapatkan jawapan akhir? Gunalah kalkulator untuk kita. Pindahkan 10 dulu, dah darab. Tambahkan dengan 54. Dapat berapa ya? Cuba baca sikit jawapan. 60. 62.42. 62.42. Alamak, 4,5 lebih dah. Okey, macam itulah lebih kurang ceritanya. Tapi kena ingat soalan bentuk ni masih ada sikit yang cikgu tak sentuh ni. Contoh tadi, ini dari segi baca cerita tu dari segi luas. Ada lagi yang dia bagi macam ni. Dia nak bilangan. Macam yang ni yang awak nampak ni. Ni sama macam kes kita tadi. Tapi yang bilangan ni lain sikit. Yang bilangan ni kita boleh guna konsep yang ni PA, NA per N, S. Okay, PA ni adalah P apa yang berlaku dalam Z kita. Katakan Z awak tadi lebih besar pada berapa tadi katakan. Sekejap. Katakan tadi kita pernah dapat 0.7. Okay. So ini adalah case. Ini adalah case. Case apa yang diberi. Okay, NA dengan NS ni dia akan bagi. Contoh kat sini katakanlah dia kata kira bilangan betik yang ni. Tapi dia kata 100 biji betik dia ambil sebagai sampel. So dia adalah N apa? Dia adalah NS. So ini adalah soalan. Okay, so yang ini sepatutnya awak pernah kira tak?
Pernah. Benda ni boleh kira dan pernah kira dan mesti dah pernah kira dan dapat. So bila dapat awak boleh kata samakan dengan 0.2420 ni. Cikgu ambil yang tadi punya nilai. So boleh tak cari NA? Boleh. Awak darab, awak akan dapat 24.20. Boleh tak kata bilangan betik 24.2? Tak boleh sebab betik. Dia tak boleh lah betik tu kita nak potong pula 0.2 So kita akan kata 24 biji betik. Ikut soalan, ikut kes soalan tu. So itu adalah konsep asas. Walaupun demikian mungkin awak akan jumpa beberapa bentuk soalan yang pelbagai. Yang cikgu bagi dalam modul ni ada beberapa bentuk berbeza lah. Memang berbeza lah. Macam ni berbeza. Sebab tu cikgu bagi sampai soalan 4. Walaupun dia berbeza, ada lagi soalan lain yang berbeza lagi juga daripada soalan-soalan ini. So cikgu minta awak ni lah. Awak cuba study beberapa bentuk soalan yang ada ni. Kalau tak faham, boleh je personal message cikgu sebab sekarang dalam tempoh SPM, cikgu pun tak berani nak kacau banyak-banyak masa lah. Tapi sebenarnya cikgu kalau boleh hari-hari benar kelas. Nanti cikgu tak takut awak lah yang ada jadual sendiri. Tak biasa nak SPM ni kita ada jadual belajar sendiri, betul tak? Betul. Awak macam waktu ni awak rasa packnya jadual awak. Macam tak cukup masa. Bagi yang study lah, dia rasa macam tu. Bagi yang tak study, cikgu rasa waktu ni tak ada dah orang tak study. Yang positif pun akan rasa stres kan, tak dapat ambil. Apatah lagi yang ni kesian. Yang positif tu kira dia bukan stres apa sebab nanti soalan dia tak sama dengan soalan kawan-kawan dia. Nanti kawan dia punya set soalan ni, masa dia repeat bulan 4 nanti tak sama lah. Tak tahulah siapa punya lagi susah Biasanya tak nak cakap lah. Okay, so untuk hari ni tu saja dulu. Awak akan exam fizik, sains, Isnin dan apa lagi satu hari Khamis tu? Account. BI, Dekat Islam. Account. So pelajar sains, bio Okay, so Isnin Khamis lah. So mula daripada Jumaat sampai ke sebelum exam tu, kalau pelajar sains ada satu lagi kimia. Tapi rasanya pelajar account tinggal maths sahaja kan? Dengan ekonomi last. Ekonomi tak pula minggu lagi satu. Tak boleh. So awak gasak lah maths untuk yang minggu last tu. So awak kena ingat lah masa tu PDPR pun dah bermula sebenarnya. So cikgu kena tengok macam mana jadual. Sebab minggu tu PDPR pun ada, cikgu dah kena mengajar pelajar tahun yang terkini. Yang masa yang sama cikgu nak juga buat kelas untuk pelajar SPM lah. So tengoklah doa-doa bagi dapat lah juga slot. Okay, so yang cikgu dah bagi kat awak siri 1, 2 dan 3. Kemudian ada satu set model kertas Sarawak. Model kertas Sarawak tu untuk pelajar yang memang rasa dia tak ada bahan, dia boleh je start dulu So, macam biasalah kalau kita start dalam kelas kelas kita ni pun kita tak akan dapat cover semua soalan. So boleh start dulu, tengok mana soalan tak boleh jawab, boleh PM dulu. Dan nanti next class kita aturlah macam mana bila Okay, ada soalan lain tak? Ada soalan tak? Tak ada ke? Okay, cikgu doakan awak tu terbuka hati, senang faham. Maksudnya buat soalan selalu dapat jawapan. Macam itulah. Amin. Dapat menulis dengan baik. Tak hilang idea. Macam tu. So harap-harap SPM ni dapat beri kepuasan lah untuk awak untuk maths. Tak naklah keluar macam maths saya tu Muka macam toya je tengok Okay. So teruskan dengan strategi belajar awak. Kalau ada soalan jangan malu-malu nak tanya lah. Rasanya yang menanya dalam minggu ni macam tak ada orang je tanya soalan sunyi je. Okay, kalau boleh Sabtu tu bolehlah study lagi maths. Tapi kalau Ahad tu rasa nak study fizik, bolehlah study lebih pada fizik. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Semoga awak sihat-sihat lah. Yang penting sihat sekarang ni, nikmat sihat yang penting ni. Okay. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama. See you. Okay.